Okay, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ini saya nak story kepada anda apakah aktiviti kami di grup support dan bagaimana mereka boleh detect satu kaunter nama dia Selcon. Kalau saya salah sebut, minta maaf. Okay, semuanya adalah bermula daripada sini, tuan-tuan. Okay, satu pen drive ataupun card drive yang berisi 43 video untuk package yang pertama ataupun 50 video untuk extra topik business strategy. So, kita fokus kepada saham dulu. Okay? So, kita ada 43 video yang mengandungi ataupun berdurasi sepanjang 14 jam. Alright. So, mereka-mereka seramai 1254 orang ini adalah mereka yang dah study. Okey, yang dah play keseluruhan video. Yang mana video ini kita ada send by thumb drive ataupun card drive ini. Dan juga kita ada send menggunakan email. Itu by link lah, menggunakan link. Okey, lupakan yang tu. Kita tengok sikit apakah aktiviti mereka dekat dalam group support yang kita bina khas. Okey, untuk mereka dan juga anda yang bakal join. Yang mana selepas daripada pembelajaran, of course kita akan memberi support ataupun kita berkongsi idea sama ada kami, saya dan Tasmo dengan anda ataupun antara sahabat-sahabat trader yang lain. Alright. Jadi kalau anda tengok dekat sini, normal lah daripada awal-awal pagi lagi. Okey, dah mula dapatkan counter. Contohnya sebelum market buka lagi pun mereka dah dapatkan beberapa counter. Okey. Kemudian semasa waktu live apa ni, market tengah berjalan, okey, tiba-tiba ada seorang, okey, itu siapa nama ni okey, nama tak ada, trader Marhen. Okey, dia ada share satu counter. Okey, ini yang kita nak, maksudnya mungkin saya pagi tadi bawa hantar anak sekolah ke, saya pergi mana-mana ke, so mungkin saya tak sempat, semua tak sempat, mungkin kita orang ada urusan lain, tapi kita mengancam, okey, trader-trader dekat dalam ni bagaimana nak buat pemilihan counter sendiri. Jadi kita berkongsi sama-sama dekat dalam ni. Jadi dia ada satu counter dan kawan-kawan yang lain pun nampak signal yang sama. Okey, maksud dia dalam 1200 ni ramai yang tengok, ramai yang study dan ramai yang menyatakan counter yang sama. Okey. Kemudian benda ni saya akan story kepada anda bagaimana mereka boleh detect. Okey. So, jawapan dia saya dah story sebelum ni. Walau bagaimanapun, saya suka nak tunjuk juga. Okey. So, kita tengok dia buka pada pukul 9 pagi. Dia perlu ada sebarang tanda. Tiba-tiba pada pukul 10 dia ada tanda. Nampak tak dekat sini? Saya selalu ajak bila kita nak tengok, kita tengok. Ni yang saya ajak dekat dalam video lah. Kalau kata saya seorang yang kedekut ilmu, saya tak akan share sikit pun. Okey. Ini yang saya ajak dekat dalam video yang mana saya beritahu. Kita tengok volume itu adakah volume yang paling banyak daripada pagi tadi. So kita tengok dekat sini, ini adalah volume yang paling banyak, iaitu berapa lot tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dekat sebelah kiri skrin dekat atas tu pada pukul 10.06 pagi. Okey, pada harga 0.270, okey, pembelian sebanyak 13,135 lot, yang mana itu adalah 100% adalah buy. Okey, yang ni saya pernah cerita kepada anda di video yang apa saya tak ingat, tapi memang saya ada cerita banyak kali dan saya upload banyak kali dekat YouTube. Right? Okey. So kita tengok dekat sini, buy percent ni adalah persen pembelian. Jadi kalau ditengok 100% ini, maksud dia keseluruhan 13,135 ini adalah pembelian. Okey, macam mana kita boleh kenali ia sebagai pembelian? Sebab orang akan kata, macam mana hang kata yang ini 100% buy? Macam mana nak kata dia beli? Macam mana? Dia habis tu semua beli dekat sini, tak ada yang jual. Okey, beza dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat belah kanan ni. Okey, kat bahagian atas ni ada nampak tak? Harga 350 dengan harga 355. Okey, sekiranya transaction itu berlaku pada harga 350, maksudnya di situ adalah penjualan dan ada pembelian. Setiap pembelian pasti ada penjualan. Faham tak? Okey, kenapa dia kata buy percent dekat sini? Okey, story dia, orang tu beli pada harga best sell. Dia beli pada harga best sell yang ditawarkan pada ketika pagi tadi pada pukul 10.06 itu adalah pada harga 270. Okey, dia kampui beli harga 270. Maksudnya dia ambil dekat bahagian best sell ni. Dia bukan Q ataupun
transaction itu bukan berlaku pada harga best buy, tuan-tuan. Macam mana saya nak bagi anda faham? Okey, anda tengok betul-betul lah. Best buy, best sell dekat sini. Best buy ni orang queue untuk beli. Maksudnya kalau transaction itu berjaya, ada orang jual lah. Faham tak? Jadi di situ kita panggil sebagai penjualan. Manakala best sell ini ada orang queue untuk jual. Tiba-tiba berlaku transaction dekat best sell. Maksud dia ada pembelian dekat situ. Boleh dapat aku, no? Jadi kalau dekat sini kita tengok di yang pertama tadi tu sebanyak 13,135. Selalu saya bagi tahu kata hampa kalau nak kira hampa kira 13,135 kali dengan 270. So berapa apa yang kita kira, tengok nah. 13,135 ini adalah lot lah. So kita kena tambah kosong-kosong dulu. So dia jadi 1.3 juta. Jadi 1.3 juta kita darab pada harga 0.270. So total dia beli pada harga 354,654 ringgit. Dia beli dekat situ. Okey ya, dekat situ yang highlight berwarna biru dekat tu sorry. Sini. Tu tengok dekat belah atas tu. Okey. So ada 13,135 lot bersama dengan 1.3 juta unit. Jadi kalau dia beli 1.3 juta unit dengan harga 270 iaitu senilai 354. Selalu saya tune kepala orang yang belajar dengan saya kata agak-agaklah dia beli sampai 350,000 dia nak rugi ke? Yang tu saya suka tanya. Kita baru beli 3,000 pun dah goyang lah. Dia beli 350,000. Tu baru satu transaction dah. Kita tengok transaction pada pukul 10.19 pagi. Jadi pada pukul 19 pagi pun sama juga dekat situ kita ada nampak 17,620. Ya. Ni 17,602. Faham tak? 17,000 lot bersama dengan 1.7 juta tau. 1.7 juta. Okey, kalau kita darab pada ketika itu harga dia 0.280. Tadi dia beli 300,000. Sekarang dia beli 470,000. Dekat atas ni dia beli lagi. So dekat situ saja dah 1 juta. Dia tu siapa saya tak boleh bagi tahu dan saya pun tak tahu. Faham tak? Jadi bila kita tengok pembelian yang begitu banyak pada ketika itu, kita akan assume bahawa dia ni akan naik. Sebab tu kalau kita tengok perbincangan, okey, kalau kita boleh tengok perbincangan pada pukul 10, saya sukalah dengan sahabat-sahabat trader saya yang baru dekat dalam ni. Kebanyakan mereka ni orang yang positif, okey, nak study, nak ubah kehidupan, nak belajar, okey. Saya seronok tengok. Ini yang saya mencari orang yang positif. Saya suka dengan orang yang positif. Nampak dia dah mula naik. Okey. Walaupun ada counter-counter lain juga. Ada study berkenaan counter-counter lain. Tapi saya boleh share kepada anda bagaimana mereka berinteraksi dekat dalam ni. Contohnya Tasma pun ada masuk. Saya bagi tadi memang saya tak masuk lah. Tengok pukul berapa ni. Dah naik. Okay, ini counter lain. Sorry, second. So taklah saya berani bagi tahu orang-orang yang berada dekat dalam ni, orang yang positif, orang yang boleh sembang elok-elok, faham tak? Seronoklah berkawan dengan orang macam ni. Saya suka. Okey. Tak ada pun mengatakan cikgu lain, tak ada pun mengatakan dekat orang lain. Duduk dalam ni kita-kita je. Nah. So, anda boleh tengok sendirilah. Ni baru sekitar pukul 2 petang, dia belum naik lagi. Saya akan boleh naik. Biasalah tu, ada yang baru-baru belajar, masih belum confident. Okey. Ini adalah satu perjalanan yang saya boleh share kepada anda bagaimana saya melalui dulu, yang mana kita bawa semula kepada kita punya student. Okey. Semua tak ada lah yang negatif lah, insya-Allah lah. Okey, saya boleh baca-baca rempuk
Pukul 3 lebih. Dia orang nampak lah Jerung dah masuk lagi. Jerung hak pagi tadi tu Jerung. Tapi yang petang dia sambung kenaikan. Okey. So group support kami adalah group support yang boleh bersembang. Okey. Yang boleh berinteraksi, yang boleh berbincang, yang boleh bertanya, yang boleh discuss, bincang lah kan. Okay, itu je lah sebuah sikit yang saya boleh share. InsyaAllah belajar sesuatu yang mana kalau duduk kat dalam ni, takkanlah kita nak biar saja. So far saya mencari orang yang macam ni lah, bitai dari perasaan boleh masuk petang baru takkan masuk nak rugi. Ini yang saya suka bagi tahu, takkan masuk nak rugi. Maksud dia takkan masuk nak rugi tu macam saya bagi tahu lah, yang selalu saya bagi tahu. Dia beli sampai 400,000 kat sini, 300,000. Okey, dekat sini ni lagi beli berapa juta? 6 kali 3, 1.8 juta pula tuan-tuan. Beli dekat sini 1.8 juta. Beli lagi dekat sini, ada dekat 2 juta. Takkan dia nak rugi. Kita baca macam tu lah. Itu yang saya selalu tune lah. Tune kepada student-student yang belajar. Alright. So, okay. Jadi, untuk video pada kali ini, kita ada 2 version lah. Yang mana satu version kita hantar menggunakan email. Harga dia RM600. So yang kita hantar menggunakan pen drive ataupun card drive ni, harga dia RM985. So yang mana RM985 ni kalau anda perasan dekat sini dia ada additional topik. Sorry tak apa nampak Dia ada additional topik iaitu business strategy. Yang mana sepanjang 7 tahun penglibatan saya di dalam pasaran saham, saya tak pernah lagi sekali pun saya share dekat orang. Selain daripada trading, apa yang saya buat. So untuk video kali ni, untuk video version yang kali ni saya share kepada orang ramai. Selain daripada trading, kita juga buat business on trading lah. Okay, so kita ajak macam mana orang nak berniaga di dalam trading. So siapa yang berminat boleh ikut lah, tak berminat tak perlu sebenarnya. Tapi saya seronok lah orang yang dekat dalam yang tadi tu, yang dalam group support tadi tu, semuanya positif thinker lah. Dan anda jangan terkejut kalau anda tengok ramai yang cuba menjual video ni, sebab memang kita orang bagi training kepada siapa-siapa yang berminat nak jual as a affiliate. Kita ajak macam mana nak pasarkan video ni. So anda jangan terkejut kalau ada orang lain jual video kami. So tak ada masalah. Memang saya ajak. Sebelum ni memang saya tak pernah ajak langsung, saya tak pernah dedahkan apa yang kita buat selain daripada trading. Okay, kita juga ada buat business on trading. Okay, so apa yang saya tekankan kepada orang ramai adalah untuk menjalankan urus niaga trading ini, yang pertama sekali kita perlu ada emosi yang stabil. Okay, emosi ini dia lebih kepada emosi dalam bentuk keuangan. Maksud dia kalau anda nak mulakan pelaburan, so anda kena jaga emosi daripada segi keuangan. Keuangan dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertama, pendapatan daripada hasil bekerja. Okey, dan yang kedua adalah pendapatan daripada hasil berniaga. Jadi saya bukan HR department, saya nak cerita pasal pekerja. Jadi saya boleh cerita berkenaan dengan bisnes. So bisnes ni menurut cikgu saya, sekarang dah Datuk Dr. Azizan Osman, berniaga adalah bagaimana you boleh membantu orang lain menyelesaikan masalah dia. Itu maksud berniaga, definisi yang dia ajak lah. Jadi saya tekankan apa yang orang ajak, apa yang sifu saya ajak, apa yang guru saya ajak. Seandainya satu problem itu kita dapat selesaikan, okay, itu adalah bisnes. Contoh, saya bagi kepada anda contoh. Ramai orang dekat luar sana nak belajar, nak trade saham, nak tambah pendapatan dengan pelaburan saham. Tapi tak tahu nak belajar dekat siapa. Ataupun tak ada masa nak keluar pergi ke kelas. Jadi kita sediakan satu tutorial pembelajaran. Okey. Jadi yang ni akan membantu selesaikan masalah orang yang nak pergi belajar tapi dia tak boleh pergi ke kelas. Faham tak? Okey. So, jika selesai masalah itu, maka itu adalah bisnes. Yang ni yang saya tak pernah cerita dekat orang. Okey. Antara yang kedua yang saya boleh share adalah menjadi sebagai seorang reminder. Reminder ni apa dia punya tujuan dia, apa dia punya scope job dia.
Okey, Remizer membantu customer untuk buka akaun. Berapa ramai kawan-kawan kita dekat luar sana yang tak buka akaun, yang tak ada akaun tapi nak main saham. Jadi dia tak tahu nak buka akaun dekat siapa. Jadi Remizer membantu menyelesaikan masalah dia dah untuk membuka akaun. Jadi jika membantu menyelesaikan masalah dia, maka itu adalah satu bisnes. Alright? Banyak saya share dekat dalam ni topik bisnes strategi. Okey, jadi saya ada banyaklah kecaman tu, normal. Kecaman ni biasa. Untuk jadi seorang yang nak kata percaya pun, saya tak berani nak claim diri saya percaya lah. Tapi dalam banyak-banyak kecaman tu, ini yang saya jumpa lah. Jadi, ini daripada Facebook komen. Okay, daripada siapa tu, Elmi ni, dah kata, ini contohnya yang kita orang punya sub-agent ataupun affiliate yang pasarkan video ni juga. Okey, mereka juga turut terlibat dalam penjualan video ini. Jadi itu dia kena apa? Dia kena kecam. Biasalah tu. And dia kata dah khatam gila buat duit kat market, lepas tu bagi free je lah. Cikgu pun buat duit jual video. Itu yang saya nak komen dekat sini. And maksud dia kata saya pun buat duit dengan hasil jual video. Okey. Yang pertama saya kena mengakulah, betul lah, memanglah saya jual ni dapat duit. Alright? Tapi untuk nak mendapatkan satu level, untuk anda nak menjual sesuatu barang, servis dan sebagainya, anda kena faham dulu apa yang anda buat. Maksudnya macam Elmi, kalau dia tahu kata jual video tu boleh buat duit, kenapa dia tak buat video? Kenapa dia tak jual? Sebab confident level tak ada dan aura ataupun spirit negatif tu duduk dekat dalam diri dia. Jadi orang macam ni memang dia tak akan beli, tuan-tuan. Orang yang negative thinker memang tak akan beli. Dia nak belajar yang free saja ataupun dia memang tak boleh tengok orang. Dia ni boleh jual video kaya ni, tak payah jangan duk support hari ni. Kita belajar kat YouTube pun banyak. Sedangkan mereka-mereka yang beli ni duduk kat dalam ni tadi ni punya bergembira lah. Faham tak? Punya seronok duduk kat dalam ni. Berkongsi pendapat, berkongsi idea sama-sama lagi dekat dalam ni yang dia nak kerja nak cari salah orang je. Faham tak? Yang duduk kat dalam ni punya syok orang punya imbang. Sebab apa? Sebab apa dia tak mau duduk kat dalam ni? Sebab negative thinker. Jadi sekiranya anda bukan seorang yang negatif, anda patut berada dekat dalam ni. Sepatutnya lah. Tapi kalau anda memang jenis yang dia tu jual video tu kaya, dia tu buat kelas tu kaya, dia tu jadi Remizer tu kaya. Dia orang yang macam ni, orang yang jenis macam mana tau? Dia tak boleh tengok orang lain lebih. Dia nak pangkah tapi dia tak mau buat. Kalau saya senang. Kalau dah tak buat, tak buat. Okay, so sikit saya kongsi kepada anda hari ni. Just nak cerita pasal topik ni. Okay, macam mana diorang boleh detect cycle ini naik di waktu petang. Semua tu ada dekat dalam video tutorial yang dalam ni. Iaitu topik yang saya sendiri ajar di topik folder yang keempat. 4.8. Okey, mengesan permulaan kenaikan. So saya boleh share sikit kepada anda video ni macam mana. Di dalam topik permulaan kenaikan. Sorry bukan topik permulaan kenaikan ni kita perlu bukan di topik tu. Nampak saya pun pening dah, terlalu banyak dekat topik. Sekejap kita share topik dia dekat intraday. Dia topik intraday daripada saya. Dia ada 2 video teknik intraday. Alright. Saya cuba nak buat intraday. Yang pertama sekali jadi kenapa saya guess adalah dia naik mana. Lepas tu kita happy kenapa. Tunggu gila. Tunggu balik bawah paras aku dia naik tu. Lepas tu saya tahu nak masuk. Yang pertama risiko dia lah. Yang kedua dia harga dia mahasiswa. RM900,000. Okey. Okey, dengan saya cerita dekat sini ya. Okey. Sebanyak $21,377. Faham tak? Sebanyak kita kira lah 21,377. Kita ambil 21,377 lot. So kita kena tambah lagi kosong-kosong. Okey, kita tengok berapa persen pembelian. Okey, pembelian adalah 94%. Okey, selebihnya adalah penjualan. Jadi kita tengok pembelian kita kali dengan 94%. Kita balik.
21377. Okey. 21377 kali dengan 9400. Jawapan dia adalah 2.900.000. Okey, 2.900.000, sorry, 2.900.000 unit pembelian. Jadi kalau unit pembelian kita tengoklah, ni saya bagi kepada Haroji. Jadi dekat sini ada satu buat pembelian, dekat sebelah itu ada lagi buat pembelian. Nampak tak? Ni, okey. Yang mula-mula tadi adalah mula-mula 94%, 21,377. Yang ni 18,720, 100%. Maksudnya semua tu ada beli. Okey, so kita tengok yang beli yang dari kedua ni ada berapa? 18,720. Kita tambah lagi 18,720 tambah kosong-kosong. Sebab Allah diberi unit. So total pembelian pada waktu itu, pada waktu ni kita kesan tadi pada pukul 9.40, pembelian adalah sebanyak, kita kira berapa harga dia waktu tu, 205. Harga dia 205 lah. Okey, so kita tengok betul. Tengok balik dekat sini. Pada harga 20 sen, okey, pembelian sebanyak 21,000 lot, dan pada 205 adalah sebanyak 18,000 lot. Tapi dapat kita ambil average harga 20 sen. So kita tak angkat dari 20 sen kali 0.2. Tak ada dia menggunakan duit sebanyak berapa untuk buat pembelian kaunter pada pukul 9.40. RM776,000. Okey, so bila dia beli dekat sini dalam keadaan RM776,000, hampir sejuta. Kita fikir secara logika, dia beli punya lah banyak. Compare orang sebelum ni bisnis berapa ribu je, tiba-tiba dia masuk beli sebanyak berapa? Hampir sejuta, hampir 800,000. Agak-agak 800,000. Nak di mana kau tadi kalau kawan tu minyak ayam? Tak, kita fikir. Saya ada share dekat dalam tu pun, saya ada share. Bahkan yang saya tunjuk tadi pun saya bagi tahu perkara yang sama saja. Kalau saya jenis kedekut ilmu satu video pun saya tak akan upload dekat YouTube. Okey, so itu adalah pendedahan bagaimana mereka boleh detect counter ni naik pada hari ni. So seronok lah bila kita boleh detect counter dan kita masuk dan profit. Mesti rasa puas hati. So banyak takat banyak yang ni orang nak kata pejam mata tak boleh kak, tapi berpuas hati, faham tak? Orang berpuas hati. Jadi kami pun mesti nak jaga nama, kan? Takkan kami nak ajak benda yang tak betul dekat orang, faham tak? Mesti lah kita nak ajak benda yang ada result, sebab nak jaga nama baik kami sendiri juga. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.